Keberkatan ni kata ulama yang akan mencukupkan. Keberkatan itu mencukupkan keperluan. Tuan-tuan, ada seorang lelaki di zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Dia datang jumpa Imam Syafi'i. Wahai Imam Muhammad bin Idris, saya mengalami satu masalah. Saya bekerja dengan seorang majikan. Gaji saya sangat kecil, satu hari 5 dirham sahaja. Sedangkan saya ada anak yang ramai, ada isteri, ada tanggungan, keperluan saya tak cukup. Maka apa pun saya buat? Dia jumpa Imam Syafi'i. Mungkin dengan sebab itu Imam Syafi'i boleh bagi tips nak jadi kaya ke nak senang. Banyak orang jumpa ustaz-ustaz, "Ustaz, boleh tak bagi saya tips nak jadi kaya?" Ustaz tu pun tak kaya, ustaz tu pun pakai kereta biasa je tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, lelaki dia jumpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, "Tuan, jumpa majikan tuan, bagi tahu dia." Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Terkejut dia. Ingatkan guna kabel Imam Syafi'i boleh naik gaji, ataupun Imam Syafi'i bagi tip nak jadi kaya. Tetapi Imam Syafi'i kata, "Tuan, jumpa majikan tuan, bagi tahu Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham." Lelaki ni taat. Dia pun pergi jumpa majikan dia, beritahu Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setelah berlalu seminggu, lelaki datang jumpa Imam Syafi'i semula. Lelaki ni kata, "Wahai Tuan Imam, gaji saya tak dikurangkan. Setelah seminggu berlalu, kehidupan kami dengan 4 dirham satu hari bertambah susah. Makan makin susah, anak tak boleh dengar cakap, isteri susah, kehidupan kami bertambah tak bahagia. Balik rumah jiwa tak tenang." Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i bagi tahu, "Tuan, jumpa majikan tuan, bagi tahu dia kurangkan gaji saya daripada 4 dirham kepada 3 dirham." Maka lelaki ni tuan-tuan terkejut, tetapi dia taat. Dia pergi jumpa majikan dia, bagi tahu, "Tuan, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji saya lagi dari 4 dirham kepada 3 dirham satu hari." Tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku? Setelah seminggu, lelaki ni jumpa Imam Syafi'i. Wajahnya berseri-seri, wajahnya tersenyum. Dia beritahu, "Wahai Imam Syafi'i, subhanallah, saya tak faham. 4 tak cukup, 5 tak cukup, tetapi 3 dirham telah cukup. Keperluan saya telah cukup setelah 3 dirham. Makan cukup, pakai cukup, anak-anak boleh dengar cakap, isteri boleh taat, dan kehidupan kami bertambah bahagia. Balik rumah rasa tenang, lebih bahagia. Dulu 5 tak cukup, 4 tak cukup, tapi 3 cukup. Maka saya tak faham, kenapa 5 tak cukup, 4 tak cukup, 3 boleh cukup." Tuan-tuan, Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, "Tuan, inilah keberkatan. Tuan, kerja yang tuan buat itu, gaji yang sepatutnya tuan terima 3 dirham, bukan 5 dirham, bukan 4 dirham, tetapi tuan telah minta lebih. Tuan telah minta 5 dirham. Selayaknya kerja yang tuan buat tu 3 dirham saja. Maka 3 tu yang berkat, 2 lagi tak berkat. 2 yang tak berkat tu telah bercampur dengan 3 yang berkat, menyebabkan semua tak berkat. Sehingga kan bila tuan bagi anak makan, anak tak boleh taat. Bagi isteri makan, isteri tak boleh taat. Kehidupan tak bahagia, kehidupan tak tenang, kerana telah makan daripada harta yang tak berkat." Tuan-tuan yang mulia, berapa ramai tuan yang mulia dalam dunia pada hari ini yang kerja dengan majikan, kerja dengan kerajaan, kerja dengan swasta, kerja dengan siapa-siapa, yang mana dia pergi 20 kilo tapi dikirim dengan bos dia 40 kilo. Dia pergi 100 kilo, dikirim 200 kilo. Dia beli barang RM3, dikirim RM30. Di sudut kacamata dia, harta dia bertambah. Maka dari sudut otak fikir dia, dia kira-kira harta bertambah, pasti kehidupan saya akan bahagia kerana harta saya bertambah. Kerana iman tak betul, kerana keyakinan, kefahaman, bila harta makin banyak bertambah bahagia, kerana meyakinkan bahawa dengan harta lah kehidupan saya bahagia. Ini keyakinan yang salah, iman yang salah. Tuan-tuan yang mulia, hakikatnya bila harta bertambah dengan cara